GP Austria, playground KTM. Tapi nampaknya Ducati lebih mendominasi KTM walaupun di padang permainan mereka sendiri. Nasib baik ada Brad Binder dapat podium nombor 2 untuk menjaga air muka KTM di lapangan mereka sendiri. Paling padu dan paling jackpot sekali kali ni ialah tim VR46. Dekat MotoGP 2 podium, nombor 1 dengan nombor 3 dia orang dah conquer. Nombor 1 Pecco Bagnaia, nombor 3 Marco Bezzecchi. Tapi Moto2 pun dia orang ada juga. Celestino Vietti pun menang juga mengalahkan Pedro Acosta. Memang jackpot. VR46 menang besar kali ni. Cerita paling hot dalam camp VR46 ialah Marco Bezzecchi nak pergi mana lepas ni, sebab nampak dia punya prestasi tu power kan. Sekarang ada satu tempat kosong dekat Pramac Ducati sebab Zarco dah sah nak pergi kat LCR Honda gantikan Alex Rins yang pergi ke Yamaha tu. Sebenarnya Marco Bezzecchi kena pilih antara dua, sama ada dia pergi ke Pramac Ducati, jadi tahun depan dia akan dapat race dengan motor yang paling latest, ataupun stay dekat camp VR46 Muni Racing Team tapi guna motor yang setahun ke belakang. Maknanya motor yang Pecco Bagnaia tengah guna sekarang ni dia akan guna untuk next year. Valentino Rossi ada bagi pendapat, dia kata aku rasa lebih baik engkau stay dekat VR46 team ni. Walaupun kau tak dapat Ducati Desmos edisi yang paling latest nanti, pindah team tak semestinya satu benda yang bagus sebab kau akan bekerjasama dengan orang baru, tim technical baru, mungkin kau akan alami kesukaran juga. Kalau pergi dekat factory Ducati tak apa, itu cerita lain, tapi Pramac Ducati masih lagi satelit. Cuma advantage Pramac Ducati ni dia dapat motor factory yang latest sekali. Marco Bezzecchi sendiri pun dah mengakui yang dia kata Rossi macam insist dekat dia yang suruh stay dekat VR46 sebab dia rasa itu lebih baik daripada berpindah tim untuk bekerjasama nak cuba sesuaikan diri dengan tim yang baru. Zarco pula bila ditanya kenapa dia buat keputusan untuk tinggalkan Pramac Ducati dan pergi ke LCR Honda. Nombor 1, kita ada dengar ura-ura yang gaji yang ditawarkan oleh LCR ke Zarco ni ialah double daripada gaji dia sekarang. Yang tu, gaji dia orang bukan sikit, juta-juta. Double pula, double juta. Sekarang ni Zarco tinggalkan motor yang tengah leading dalam championship MotoGP, Ducati lah kan, kepada brand yang tengah struggle gila, Honda. Tengoklah motor Honda macam mana kan. Tengoklah macam mana rider dia patah riuk semua. Macam mana Marquez struggle. Agak risiko kat situ. Tapi pendapat Zarco, dia cakap Honda ni brand yang macam mana pun dia akan kembali naik juga. So dia kata dia sanggup menunggu dan bersama-sama Honda untuk menunggu saat tu tiba balik. Dia kata ini berbeza dengan masa dekat KTM dulu. Masa kat KTM dulu Zarco terkenal dengan kutuk KTM tak laju. Sampailah dia punya kontrak tu tamat awal dan dia berhenti awal. Masa tu dengan KTM tu dia kata dia jiwa muda, rasa nak menang je, apa-apa jadi pun nak menang. Tapi kali ni lain sikit. Dia kata dia nak bersama-sama dengan satu brand, nak membentuk kerjasama. Berbalik kat cerita Bezzecchi tadi, Bezzecchi punya prestasi kali ni pun sebenarnya kuat juga, strong juga. Masa sprint race pun sebenarnya dia ada potensi. Tapi malangnya dia terjatuh dalam insiden turn 1 ramai-ramai. Puncanya Jorge Martin menyondol tak tentu hala. Maka sebab insiden ni lah isu steward yang buat keputusan pelik-pelik dan nampak macam berat sebelah ni timbul balik. Pasal apa? Pasalnya memang ketara dan boleh dikatakan semua orang setuju yang Martin tu buat kesilapan. Jorge Martin ni membabi buta, reckless masa dekat turn 1 tu. Dia menyebabkan rider lain kehilangan position. Jadi sepatutnya tak susah sangat nak buat keputusan untuk bagi long lap penalty dekat Jorge Martin. Tapi apa yang jadi? Yang jadi ialah Jorge Martin dapat penalty lambat pada hari tu. Pukul 7 petang baru penalty. Dia dah dapat podium nombor 3 dekat sprint race tu. Kalau dia kena penalty, dia tak akan dapat tempat tu. So yang mana tak adilnya? Tak adilnya sebab Quartararo cuma ada bergesek sikit je dengan Salvadori tapi terus kena penalty long lap. Quartararo hilang banyak tempat. Lepas habis race, rider-rider lain pun bagi pendapat yang sama. Kenapa Quartararo terus kena long lap penalty padahal bergesek sikit je? Tapi Jorge Martin yang terang-terang salah tu tak kena long lap penalty. So macam berat sebelah. Bila dah jadi macam ni, cerita lama semua keluar balik lah. Ada sekali kalau korang ingat, Jorge Martin keluar daripada track limit betul-betul atas area hijau tu tapi dia tak kena penalty. Alasan steward masa tu ialah dia punya gap dengan orang belakang sekali jauh sangat. Kalau bagi penalty pun tak ada kesan. Tapi sebelum ni juga Brad Binder pernah lead jauh, lepas tu dia terlanggar dekat track limit area hijau tu, dia tetap dikenakan penalty walaupun orang belakang jauh dan tak ada kesan pun penalty tu. Penalty tu tetap ada. Cerita dia sekarang ni, kenapa Jorge Martin tak kena penalti yang sama? Kenapa dia punya keputusan tu berubah-ubah dan kita susah nak faham kenapa orang ni kena, kenapa orang ni tak kena, padahal jelas benda yang sama. So kita boleh nampak lah kat sini politik tu sebenarnya ada dekat mana-mana pun. Kita cerita pasal Honda pula, akhirnya Marc Marquez setelah 10 race dia dapat habiskan race pada hari Ahad walaupun cuma pada tempat yang ke-12. So bila temu ramah dengan Marquez, Marquez cakap rasa macam kelakar kan, aku dulu champion dulu tahun 2019, sekarang ni 10 race baru aku boleh habis sekali race, itu pun
P12, dia kata dia tetap masih motivated lagi dalam race ni. Cuma motivate dia tu lain. Motivate dia bukan untuk menang. Motivate dia tu untuk nak bina motosikal untuk tahun hadapan. Nak bina RCV tu. Jadi dia test macam-macam. Sebagai buktinya, Marquez seorang je yang guna tayar soft. Jadi bila diorang guna tayar soft, diorang boleh tahu tayar soft pada suhu ni jadi macam ni, tayar hard pada suhu ni jadi macam ni. Marquez kata setiap session motor tu macam lain sebab banyak sangat setting yang diorang cuba dan langsung tak target untuk menang. Untuk round ni, Honda bagi Marc Marquez guna aero yang baru. Aero tu sebiji macam KTM. Tengok ni ha. Marc Marquez kata dengan aero package yang ini, motor ni pun dah jadi sangat berlainan. Jadi diorang test semua benda untuk dapatkan banyak-banyak data supaya diorang boleh buat keputusan lebih bijak untuk bina motor ni untuk tahun hadapan. Marc Marquez cakap power motor ni sebenarnya dah cukup dah. Cuma dia ada masalah grip dengan acceleration je. Ducati yang dah memang laju tu pun kali ni dia perkenalkan juga aero baru. Aero tu letak kat fork, mencacak keluar macam tu. Dan ada lagi tambahan deflector dekat rim ni. Yang aneh-aneh je Ducati ni. Tapi bila laju tak apalah kan, yang penting menang. Makin dominasi lah Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia menang dua-dua race, sprint race dan juga race hari Ahad. So kita dah boleh start nampak lah pada round ke-10 ni Pecco Bagnaia memang mendominasi lah dari segi pungutan mata. Cumanya bagi aku dia tak sama macam champion-champion yang lepas ni. Sebabnya boleh dikatakan tak ada dogfight. Kalau menang seorang-seorang kat depan. Berbanding dengan zaman Rossi dulu, bila dia menang tu dia macam have to earn that win. Dia kena fight, kena dogfight. Kita tengok race tu macam tak senang duduk sebab sentiasa tukar-tukar position, fight, rapat. Memang seronok zaman tu. Benda tu yang sekarang ni missing dalam MotoGP. Alright, itu saja untuk kali ni. Ciao.